Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar semua? Uh, Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berjumpa dalam satu sesi virtual KBS. Saya mohon maaf kerana suara tak berapa ada. Actually, agak kurang sihat sikit sebab kepenatan. But anyway, I'm really excited to be part of the seminar. So saya hadirkan diri juga pagi ini, Alhamdulillah, daripada awal pagi tadi. InsyaAllah seperti biasa saya diberi tugas untuk berkongsi mengenai product knowledge. Saya kena hati-hati sikit sebab depan ni pentas. Silap hari bulan saya boleh jatuh. Alright, but anyway, hari ini saya akan bercakap mengenai produk. Tapi kalau kita dengar pagi tadi mengenai sales, mengenai jualan dan sebagainya adakah produk knowledge itu penting? Adakah produk knowledge itu penting untuk setiap distributor? Okey, jawapannya ya dan tidak. Jawapannya ya dan tidak. Maknanya begini dalam sales dan marketing paling penting sekali adalah dari segi attraction, dari segi attractiveness, dari segi daya tarikan, daya tarikan kepada prospek kita. So maknanya kat situ mereka perlu melihat nilai tambah. Kenapakah produk itu perlu bagi mereka, apa value ataupun apa benefitnya kepada mereka, dan product knowledge akan memberi sokongan, akan memberi support untuk memastikan kita mendapat jualan. Jadi kedua-duanya adalah penting, dua-duanya adalah penting di sini. Dan hari ini insya-Allah saya akan berkongsi basically the basic knowledge of the product. Tak ada yang saya akan berkongsi yang luar daripada biasa, tetapi penting untuk semua kita memahami dengan lebih detail lagi. Alright, kita boleh pergi kepada slide yang pertama. Slide yang pertama kita akan berkongsi mengenai apakah itu Kangen water, apa bezanya Kangen water ini dengan air-air yang lain, dan bagaimanakah ia memberi benefit ataupun manfaat kepada semua kita yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian saya akan berkongsi mengenai kenapa Kangen machine ini mempunyai satu taraf yang begitu tinggi dari segi standard ataupun dari segi kualiti sehingga dipanggil sebagai industri benchmark. Dan kemudian saya akan juga berkongsi apakah typical question ataupun persoalan yang dikemukakan oleh distributor kita, dan apakah yang sering kita dimomokkan dengan persoalan-persoalan yang kebanyakannya dikemukakan oleh kompetitor-kompetitor yang ingin supaya Kangen water believer running away daripada apa yang mereka believe. Okay, so kita boleh pergi kepada next slide. Kita start mulakan dengan Kangen water machine. Okay, so seperti yang kita tahu, Kangen water machine ini mempunyai dua bilik utama. Dua bilik utama. Bilik yang pertama always kita kenali sebagai penapis. Bilik penapis. Bilik penapis ini tujuannya adalah untuk menapis air untuk menghasilkan air bersih. Kemudian bilik yang kedua kita mempunyai bilik elektrolisis. Dan bilik elektrolisis ini sudah tentu mesti mempunyai plate. Okey, plate yang kita gunakan itu adalah jenis titanium, dan kita akan terangkan lebih detail kenapa kita perlu pakai titanium dan sebagainya. Bilik yang pertama, bilik penapis, untuk menghasilkan air bersih kita perlu menapis kontaminasi ataupun kotoran ataupun sedimen ataupun suspended solid yang perlu kita tapis. Di mana kalau kita lihat layer yang pertama, lapisan yang pertama adalah apa yang kita panggil sebagai mechanical filter. Kemudian lapisan yang kedua kita mempunyai high grade filter, yang mana dia akan high activated carbon filter, iaitu dia akan menetraliskan rasa, bau, juga akan menyaring ataupun menapis beberapa jenis bakteria seperti Salmonella, E. coli dan sebagainya.
Dan seterusnya kepada layer yang ketiga, iaitu kalsium sulfat, yang mana ia akan menapis klorin, ya. Dan hasilnya ia akan menghasilkan air bersih, ya. Sebab tu kalau kita compare water filter dengan water ionizer, water filter mempunyai ciri-ciri yang hanya dalam peringkat penapisan sahaja, ya. Alright, kita pergi kepada next stage. Tapi sebelum kepada next stage, perlu kita tahu requirement untuk menghasilkan air Kangen, kita memerlukan air pipe, ya. Air pipe yang mempunyai minerals. Tanpa minerals, kita tidak akan dapat menghasilkan air Kangen, ya. Kerana apa? Kerana dalam proses elektrolisis ada 3 perkara utama yang kita perlukan, iaitu kita memerlukan electricity, ya, yang pertama. Kedua, kita memerlukan plate, ya. Adakah kita boleh gunakan plate metal, ferrum dan sebagainya? Of course, kita boleh gunakan apa sahaja metal. Tetapi kenapa kita gunakan titanium, kita akan bincangkan sebentar nanti. Kemudian yang ketiga, kita memerlukan ion, ya. Ion yang kita dapat adalah ion minerals, ya. Ion minerals daripada water pipe ataupun daripada tap water tadi, ya. Alright. Okey, next kita pergi kepada slide yang kedua. Okey, kita pergi kepada bagaimana ionization ini bekerja, ya. Kerana ada setengah berpendapat bahawa Kangen water machine ini menggunakan chemicals, ya. Kita akan tunjukkan bahawa tidak ada chemicals yang digunakan, ya. Dalam proses elektrolisis ini, seperti yang saya katakan tadi, minerals daripada tap water, ada minerals positif ataupun ion positif, kalsium, magnesium, potasium dan sebagainya. Dan sudah tentu ion positif ini akan bertindak balas dengan rod negatif ataupun cathode, dan dia akan menghasilkan apa yang kita panggil sebagai gas hidrogen dan juga hydroxide ion, ya. So itu di rod yang negatif, ya. Dan hydrogen gas yang dikeluarkan itu dia akan larut dalam air, okey. Walaupun dalam industri gas hidrogen tidak dikenali sebagai gas yang larut dalam air, tapi masih kita boleh istilahkan bahawa gas hidrogen ini masih boleh larut dalam air, ya. Dan gas hidrogen ini penting kerana ia akan memberi kita bekalan antioksidan yang banyak untuk memberi kesihatan yang baik kepada kita, kerana badan kita sakit kerana basically oxidize, ya. Hydroxide ion pula digunakan untuk menghasilkan alkaline property, ya. So di sinilah di mana kita mendapat property alkaline, hydroxide ion itu. Dan di sebelah kiri pula, iaitu di rod positif, di sebelah anode, ion negatif, iaitu chloride, fluoride, sulfate dan sebagainya, bertindak balas dan menghasilkan apa yang kita panggil sebagai dissolved oxygen kat sini, oksigen dan juga hydrogen ion. Dan hydrogen ion inilah yang menyebabkan air itu beresin. Kalau kita lihat di bahagian bawah di sana, okay, kita ada 2 reaction yang tidak ada pun percampuran chemical, untuk menghasilkan property air ini, iaitu kita lihat hydrogen itu dikomposkan ataupun dipecahkan, molekul air itu dipecahkan untuk menghasilkan oksigen dan juga hydrogen ion. Dan begitulah juga di cathode tadi, di mana reduction reaction berlaku. Reduction reaction bermaksud iaitu elektron didermakan, ya. Di sinilah ianya berlaku, di mana air itu dipecahkan menjadi hidrogen gas dan juga hydroxide ion, ya. Alright, so itu sedikit sebanyak bagaimana air alkali dan juga antioksidan dihasilkan daripada hydrogen gas, ya. Di mana bila kita minum air Kangen ini, dia akan menjadi hidrogen aktif tadi akan menjadi antioksidan yang akan memberikan kita untuk neutralizekan asid dalam badan kita, ya. Right, next. Okay, so ini slide yang ketiga.
Slide yang ketiga, jangan risau, dia nampak dia nampak busy sikit. Tapi apa yang saya nak jelaskan kat sini, sebenarnya kita hanya ada 3 property 3 property utama untuk Kangen Water. So yang pertama adalah tahap kealkalian yang tinggi tadi saya dah terangkan macam mana kita dapat high alkaline. Maknanya lagi tinggi kandungan hydroxide ion, maka lagi tinggi pH alkaline dia. Iaitu kalau pH itu katalah mempunyai for example saya bagi contoh 1 mol per liter hydroxide ion itu bermaksud kita mempunyai pH 14 Alright. Kalau kita mempunyai let's say 1 mol per liter hydrogen ion, itu kita bermaksud kita mempunyai pH 0 ataupun satu larutan air yang begitu berasid So begitulah seterusnya So 3 property utama yang perlu kita ingat sampai bila-bila, iaitu high alkaline, yang kedua microcluster. Microcluster di sini bermakna air itu halus maknanya bila kita minum dia cepat diresap oleh sel badan. Dan inilah yang menyebabkan untuk kita mudah untuk detox. Ini adalah beberapa punca di mana ramai orang yang baru minum merasakan mereka mengalami satu fenomena di mana mereka ada rasa pening-pening, merasa sengal-sengal badan, lenguh-lenguh dan sebagainya Sebenarnya apa yang berlaku bila air itu mudah diserap oleh sel badan, maka di situ detox rate akan berlaku dengan lebih cepat daripada biasa Ini kerana di dalam sel badan kita ada mengandungi apa yang kita panggil sebagai mitokondria, dan mitokondria inilah yang akan menukarkannya ke dalam bentuk apa yang kita panggil sebagai ATP energy ATP energy ini digunakan salah satunya untuk detox toksin dalam badan kita, dan sebab itulah kita mudah detox bila kita minum air Kangen Dan properti yang ketiga adalah Oxidation Reduction Potential, ORP. Pengurangan, kalau dalam bahasa Malaysia potensi pengurangan oksidasi. So, ini penting sekali kerana apa? Kerana sekarang ni banyak research lebih kurang 70,000 paper sekarang dikeluarkan dalam masa beberapa tahun yang lalu. Mereka membuat kajian dan daripada kajian mengatakan bahawa 85% daripada penyakit kita adalah kerana badan kita oksidize. Maknanya kekurangan antioksidan Sebab tu sekarang banyak suplemen dan sebagainya adalah menggunakan antioksidan base. Tetapi adakah mencukupi apa yang kita ambil berbanding dengan apa yang kita ada sekarang, iaitu kemudahan dengan adanya Kangen Water? Maka kita akan lihat sebentar nanti Alright, so boleh kita pergi kepada next page. Alright, ini sedikit sebanyak mengenai ilustrasi sebenarnya badan kita, optimal body pH kita adalah 7.365. Itu kita punya body optimal kita lah. Tetapi selalunya body kita akan pergi ke arah yang lebih berasid Kalau kita tidak jaga dengan lebih baik, maka badan kita semakin lama semakin acidic, semakin pergi kepada acidosis dan kita mudah mendapat penyakit. Maka di situlah imunisasi kita berkurang dan penyakit senang datang Tetapi badan kita tidak boleh selamanya mempunyai kekuatan dari segi buffering dan sebab itu kita perlu mempunyai satu cara untuk kita detox the toxin, dan at the same time badan kita membantu untuk bufferkan asid dalam badan So apa yang masuk mesti keluar. Di sinilah badan kita perlukan alkalization, badan kita perlukan hydration, cukup air, dan juga memerlukan detoksifikasi. Jadi dua perkara penting yang perlu kita tahu, iaitu bila kita minum air Kangen ni, kita perlu tahu apakah dia kuantiti yang kita perlu minum dan apakah dia kualiti yang kita mahu. Maknanya kat sini
Kalau dari segi kuantiti, senang cerita average kita minum dalam 2.5 liter sehari, ya. Itu dari segi kuantiti air. Dari segi kualiti, kita perlukan minuman air yang bersih dan air yang berciri kesihatan, ya. Alright. Okay, next. Okay, so ada 5 jenis air seperti yang kita tahu. 5 jenis air. Of course, selalu kita confuse 7 ataupun 5. 7 pH air, tetapi 5 jenis air, ya. Okay, 7 pH air, 5 jenis air. 5 jenis air: alkaline water, the clean water, beauty water, strong acid water, iaitu yang kita kenali sebagai antiseptik. Banyak kita gunakan hari ini sebagai antiseptik, terutamanya sebagai sanitizer semasa COVID-19 ini. Begitu juga dengan strong alkaline water 11.5 yang kita gunakan sebagai unsur penyucian, ya. Apa pun yang berkenaan dengan penyucian kita gunakan 11.5. So kat sini semuanya ada di mesin ini, dan kita boleh kita simpulkan apa pun yang kita gunakan di kehidupan ini kita boleh dapatkan daripada mesin ni. Saya bagi contoh, nak masak nasi kita guna 9.5, ya. Nasi kita pun lambat basi, ya. Boleh 3 hari kadang-kadang tak basi, ya. Alright. Kalau kita minum kopi, kita minum teh, ya. Selalu kita pergi kedai mamak, pH dalam 5.5 ataupun 5.5, ya. Tapi dengan air Kangen kita dapat dalam pH 7.5, pH 8 dan sebagainya. Kalau kita nak cuci pinggan mangkuk yang berminyak pun kita boleh guna 11.5, ya. Makan buah-buahan daripada Cameron Highland yang banyak pesticide boleh cuci dengan 11.5. Dan banyak lagi, ya. Anak kita luka, terkena bucu pintu berdarah, kita just spray dengan 2.5, insya-Allah darah akan berhenti. Dan luka juga cepat sembuh, tak merebak. Dan banyak lagi kegunaan Kangen water, dan semakin hari semakin kita belajar, akan banyak yang kita dapat daripada manfaat yang kita daripada kita punya pengalaman, ya. Alright. Okay, so ada lagi next one. Next slide. Okay, so ini ada 5 isu tentang drinking water ataupun minuman kita hari-hari, ya. Okay, dapatkah Kangen menjadi satu memberi penyelesaian kepada masalah-masalah ini? Nombor 1, most water we drink is acidic. Sudah tentu ia betul, ya. Siapa yang belum tengok demo, bolehlah tengok demo, di mana kebanyakan air yang kita minum adalah acidic, sama ada ia air yang tidak bermineral, air acidic, ataupun ia air daripada soda yang menghasilkan carbonic acid, iaitu air sudah tentu air yang acidic. Air bukit yang kebanyakannya sudah pun bercampur dengan karbon dioksida, di mana sekarang ini banyak kontaminasi daripada pembajaan dan juga daripada keracunan, peracunan, perladangan dan sebagainya. Begitu juga makanan daripada minuman daripada sumber-sumber botol, ya, seperti mineral water dan sebagainya, ya. So kebanyakannya adalah acidic base. So Kangen water sudah tentu menjadi penyelesaian di sini. Kemudian juga minuman yang memberi banyak contaminants, ya. So kat sinilah kita rasa selamat dengan mempunyai Kangen water, kerana air kita ditapis dengan begitu baik, terutamanya dari segi klorin, dari segi fluoride, dari segi mercury, dari segi H2S dan sebagainya. Kita boleh lihat test result yang dikeluarkan oleh pihak SIRIM sendiri, ya, untuk mesin-mesin Kangen yang dihantar kepada SIRIM. Boleh pergi ke website Enagic, ya. Kemudian racun serangga daripada buah-buahan dan sayuran, tadi telah pun saya terangkan penggunaan 11.5. Okey, jangan lupa untuk cuci beras kita dengan 11.5, ya, kerana beras kita juga ada fumigation,
yang dijalankan di gudang, maka kita kalau tak cuci, maka kita akan makan juga chemical ya. Kemudian badan kita tak cukup hydrate, macam kita tak cukup absorb water. So kat sini air kangen yang mempunyai kluster yang halus, iaitu air lembut, dapat meresap ke dalam badan dengan lebih mudah, dalam sel badan yang lebih mudah, dan kita dapat detox dengan lebih baik. Dan nombor 5 sudah tentu tidak akan menjadi masalah lagi. Kerana apa? Kita tidak lagi menggunakan water bottle, tapi kita gunakan botol minuman kita, iaitu botol minuman yang memang BPA free, ataupun botol minuman yang berlabelkan nombor 2, iaitu HDPE, ataupun sekurang-kurangnya yang berlabelkan nombor 5 dan juga nombor 7. Okay, next. Sekarang kita pergi kepada item yang kedua, iaitu tentang gold standard. Ini biasa kita bincangkan di dalam mana-mana seminar. Tapi penting untuk kita repeat sekali lagi ataupun repeat banyak kali supaya kita lebih faham dengan lebih detail. Okay, next. Next. Okay, kita bercakap mengenai ISO 13485. So sebab tu bila kita communicate dengan sesiapa, kita perlu menekankan tentang ISO 1345 lebih daripada medical grade device itu sendiri, kerana mungkin ia boleh memberi sedikit kekeliruan ya. Okey. Dan Energic machine memang ISO 13485, iaitu international standard. Di Jepun dikenali sebagai JIS standard, Japanese Industrial Standard 13485 2005 ya. Alright. Dan of course mereka mendapat pengiktirafan ini daripada TÜV Rheinland Lab ya. TÜV Rheinland ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk mendapat kelulusan, dan kelulusan ini diberi di bawah skop manufacture of electrolysis water generator for medical use. Di sini bermaksud bukanlah ia memberi satu lesen untuk digunakan di semua hospital sebab ada beberapa soalan sebelum ini. Kenapa Energic machine ataupun Kangen machine tidak diiktiraf oleh KKM? KKM mempunyai satu jabatan yang dipanggil Jabatan sertifikasi untuk medical grade device ya, untuk medical grade untuk medical device, bukan medical grade. Ada satu jabatan sesitu, kerja mereka adalah untuk memberi pengiktirafan ya. Tetapi Kangen machine bukanlah untuk digunakan di hospital. Kangen machine untuk household ya, untuk penggunaan rumah sahaja ya. Tetapi bagusnya tentang Kangen machine ini kerananya ia adalah suatu mesin yang tidak mempunyai risiko kontaminasi. Maknanya selamat digunakan, setaraf sebagai medical appliances. Ya, itu maksud dia. Maknanya bukanlah dia medical device yang semua hospital pakai dan sebagainya, tidak. Tapi dia adalah satu appliances, satu peralatan yang mendapat pengiktirafan di mana risiko kontaminasi yang paling rendah sekali ya. So kita tidak perlu takut berbanding dengan water filter lain yang tidak ada mendapat pengiktirafan ISO 13485, di mana banyakkannya terdedah dengan fungus, dengan mold dan sebagainya. Sebab water filter ni dia selalunya berkenaan dengan penggunaan air. Jadi bila kita bercakap mengenai air, maka mold, fungus, kulat dan sebagainya adalah salah satu daripada musuh utama. Jadi bila kita kata medical grade device, bukanlah ia satu device yang digunakan di hospital, tetapi dia adalah satu device yang yang mempunyai unsur risiko yang paling rendah. Okey, kita boleh pergi kepada next one. Okey. Kenapa yang mempunyai risiko yang paling rendah? Kerana lihat sendiri ya, bahan yang kita gunakan adalah titanium dan titanium ini adalah titanium 99%. Maknanya di sini
titanium adalah bahan yang paling tidak mudah karat, ya. Tak ada lagi bahan lain yang tidak mudah karat, ya. So melainkan titanium, dan kemudian disalut pula dengan platinum supaya ia mempunyai satu kekuatan dari segi conductivity, iaitu pengaliran elektrik, dan ia tidak react dengan air dengan begitu mudah, ya. So maknanya kat sini, sebab itulah kombinasi ini ditemukan supaya ia menghasilkan satu kualiti air yang begitu selamat, begitu berkualiti tinggi dan sebagainya, ya. Dan kebanyakan kompetitor mereka akan menggunakan istilah titanium dan disalut dengan platinum, ya. Tetapi kita harus berhati-hati kerana kebanyakannya hanya menggunakan saduran sahaja ataupun alloy sahaja. Alloy ni campuran lah, ya. Ataupun titanium dengan campuran seperti iron, nickel, chromium, copper dan sebagainya, ya. Alright, kita pergi kepada next one. Dan bagusnya tentang Kangen water machine ini, dia bukan hanya diiktiraf sebagai medical grade device, tetapi dikeluarkan oleh satu kilang yang juga mendapat pengiktirafan sebagai medical grade device, ya. Dan ia dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Jepun, ya. Alright, go to the next one. Okay, yang kedua, kerana I think yang ini telah pun diperjelaskan, okay. Kangen water machine memang diiktiraf oleh prominent doctors dan juga Japanese doktor. Alright, kita pergi kepada next one. Okay, kat sini kita ada slide lama. Basically JAPA dulu mempunyai anggota lebih kurang 6,500, ya. Tetapi sekarang diberitakan hampir 10,000 anggota, dan kita amat bertuah kerana JAPA sendiri memberi begitu endorsement, ya, dan juga certification yang Energik adalah satu mesin yang mempunyai ciri kesihatan dan juga selamat untuk diminum, ya. Alright, next. Okay, so kita lihat beberapa doktor-doktor ternama yang telah pun endorse Kangen water machine ini. I think ramai yang telah pun membaca buku-buku mereka. Okay, ini selected buku-buku yang kita ada di sini. Kita boleh bagi contoh seperti Dr. Hiromi Shinya. Okay, Dr. Hiromi Shinya ni memang seorang doktor yang praktis di New York dan juga di Tokyo, dan juga adalah penasihat, ya. Dia adalah penasihat kepada beberapa Presiden Amerika Syarikat, ya. Dia penulis buku, banyak buku, dan tetapi kita pilih dua jenis buku, iaitu The Rejuvenation Enzyme dan juga The Enzyme Factor. Okay, kat sini saya baca dua buku ni. Apa yang basically Dr. Hiromi mention, bagaimana kita boleh rejuvenate, ya, kita punya body cell, ya. Bagaimana kita boleh rejuvenate kita punya body cell? Salah satunya adalah dengan menggunakan ionized water, ya. Dan beliau ada menyebut tentang Kangen water machine dalam salah satu chapter dalam buku The Rejuvenation Enzyme, ya. So kita boleh baca kat situ. Dr. Bob Wright pun dia adalah bekas pengasas American Anti-Cancer Institute, dan beliau pernah datang ke Malaysia pada tahun tak silap saya dalam 2017. Okay, Bob Wright. Dan dalam buku iaitu Killing Cancer Not People, boleh dapatkan buku ni, ya. Buku yang saya ada tu version 3, I think now sudah ada version 4. So bolehlah dapatkan buku Robert G. Wright ini kerana buku ni amat penting, ya. Buku ni listkan beberapa area bagaimana kita nak prevent badan kita dari mendapat kanser dan juga penyakit-penyakit kronik, dan disebutkan di situ bagaimana Kangen water adalah basically the premium alternatif untuk kita gunakan sebagai salah satu cara untuk menguatkan imunisasi kita. Dan disebut juga Kangen water SD 501
Walaupun masa tu mungkin belum ada K8, tapi sudah tentu K8 adalah yang terbaik ya untuk kita gunakan. Dr. Corinne Allen adalah seorang pakar autism. Umpamanya beliau juga menyebut bagaimana dengan meminum Kangen water, okay, basically kita akan improve kita punya pengaliran dissolve oksigen ke otak kita, kerana bila kita minum contohnya hydroxide ion, dua molekul hydroxide ion, okay, akan combine untuk menjadi air dan juga dissolve oksigen. Dissolve oksigen tu akan dialirkan melalui darah terus ke otak ya, dan di sinilah dapat membantu untuk treat banyak autism punya penyakit ya. Okey, dan banyak lagi doktor-doktor yang kita boleh refer, boleh pergi ke mana-mana kedai buku, okey, dan bolehlah search ionized water, okey, ataupun kita boleh juga pilih mengenai apa-apa pun mengenai water, sudah tentu mereka akan banyak refer kepada ionized water sebagai salah satu cara yang terbaik untuk memberi kita alternatif atau pengembalian dari segi memberikan kita kembali kepada kesihatan yang lebih baik ya. Okay, next. Next. Okay, next. Okay, yang ini ada Gold Seal Award. Gold Seal Award ni tak payah saya terangkan dengan lebih panjang lebar. Basically Gold Seal Award yang kita dapat daripada Water Quality Association ini. Water Quality Association ni memang very famous. Semua water machine boleh kata berdaftar melalui Water Quality Association ini. Tapi yang paling bagus tentang mesin Kangen ni kerana mendapat pengiktirafan daripada siapa? Okay, mendapat pernyataan sebagai Gold Seal Award ya, iaitu di bawah kategori Electrolysis Water System Certified Food Equipment ya. Dan kategori yang kedua adalah Water Drinking Water Treatment Units ya. Ramai daripada orang mengatakan bahawa Kangen machine tidak ada pengiktirafan daripada NSF ataupun daripada ANSI ya. Tetapi yang paling penting sekali ya, bukanlah pendaftaran ataupun registration di bawah standard itu, tetapi penggunaan standard itu sendiri. Di sini Water Quality Association menggunakan ANSI 18 ya, untuk the first category sebagai testing method, dan it is proven that Energic system ataupun Kangen water system menepati piawaian yang ditetapkan untuk diiktiraf sebagai certified food equipment ya. Okay, next one. Next one. Okay, so sekarang kita lihat as a comparison ya, antara Energic facilities dengan competitor. So kita just lihat saja kepada Energic. Bila kita lihat factory di Osaka, okay, siapa yang dah melawat Energic factory di Osaka memang bertuah, kerana kita dapat lihat sendiri bagaimana kombinasi automation, robotik dan juga manual digunakan. Di sini kita lihat secara spesifik ISO 9001 Quality Management System ya, di mana mereka menggunakan 22 point inspection ya, by 5 inspectors per machine. Maknanya satu mesin tu mesti melalui 5 orang inspector, dan setiap inspectors total inspection ataupun total point inspection ada sebanyak 22 ya, maknanya daripada komponen-komponen yang ada ya. Dan itu perbezaan yang ketara yang kita boleh compare dengan factory yang lain. Okay, next. Alright, tentang lifespan. Lifespan Kangen water machine seperti yang kita tahu, jangka hayatnya boleh pergi ke arah 20 tahun. Ya. Ada juga yang kita lihat mesin yang sudah berumur lebih daripada 20 tahun sekarang ini. Tetapi bolehlah kita sandarkan kepada 20 tahun berbanding dengan mesin-mesin air yang kat luar sana ya.
5 tahun dah kena tukar, 5 tahun dah kena tukar. Jadi bagaimana dengan life cycle cost? Life cycle cost kita bercakap mengenai cost yang kita kena incurred atau yang kita kena tanggung, yang kita kena tanggung sama ada dalam masa kita menggunakannya, iaitu dari segi apakah kos kita beli, apakah kos kita maintain, apakah kos kita servis dan juga kita repair selama beberapa tahun yang kita pakai. Jadi kalau maknanya kalau lagi lama lagi kita pakai, maka lagi baguslah dia punya life cycle cost dia. Berbanding dengan sekiranya nampak murah dari segi harga in the beginning, tetapi sebenarnya maintenance-nya lagi tinggi, repair-nya lagi tinggi, tapi jangka hayatnya pendek. So itu maknanya life cycle cost dia tidak bagus. Alright, yang kedua dari segi reliability dan availability, nanti saya akan terangkan lebih detail. Dan nombor 3 adalah dari segi robust design. Maknanya kalau mesin Kangen ni tak robust, memang Kangen mesin ni tak boleh tahan lama. Maknanya senang untuk fail, senang untuk terbakar, senang untuk rosak dan sebagainya. Alright, next. So untuk warranty 5 tahun. Senang je. So ini maknanya standard warranty untuk produk-produk yang terbaik. Dan untuk kita memastikan bahawa warranty ini adalah genuine, kita kena pastikan bahawa warranty ini dikeluarkan oleh pihak kilang itu sendiri. Pihak kilang yang mengeluarkan, seperti kalau Kangen dikeluarkan oleh kilang energi, bukan warranty diberikan oleh satu company third party. So kalau kita nak tahu bahawa syarikat itu syarikat yang original OEM atau syarikat yang tidak, kita boleh lihat sama ada warranty itu diberikan oleh factory ataupun tidak. Dan satu lagi perkara yang perlu saya ingatkan kat sini, kalau banyak kompetitor sebenarnya kadang-kadang sampai claim bahawa mereka ada unlimited warranty, tapi ada tak unlimited warranty? So kita lihat kat situ, kalau kita baca in detail dalam term and condition dia, ada dia mention kat situ hard water voids the warranty. Maknanya kat situ mesin itu tidak bertanggungjawab jika ada hard water. Hard water di sini bermaksud tahap minerals yang tinggi, yang mungkin lebih daripada 600 tahap dia. Dan sudah tentu ia tak dapat kita nak pakai di negara-negara yang hard water di tinggi, seperti yang saya tahu, seperti di India, di Pakistan, di Bangladesh, di China dan sebagainya. Dan sudah tentu ia memberi satu kesan yang buruk sekiranya ini berlaku. Next. So sekarang saya sampai kepada topik yang ketiga. So saya akan berbincang frequently asked question, dan juga basically apa pun yang selalu kita dengar di market yang menakut-nakutkan kita, yang saya panggil sebagai marketing by fear. Marketing by fear ni maknanya satu cara pemasaran yang menakut-nakutkan kita. Kenapa mereka berbuat demikian? Kerana mereka rasa inferior, mereka rasa tidak sebaik orang lain. Jadi sebab itu mereka akan sentiasa compare dan sebagainya. Alright, so kita akan pergi beberapa yang saya boleh akan bincang. Kita lihat nanti. First one. Next. Ini soalan yang paling common sekali. Selalu orang tanyalah. So sebab banyak daripada yang ada pada hari ini adalah distributor baru. Jadi selalu mereka mendapat jawapan, mendapat soalan-soalan seperti ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi lah, apa different di antara water filter dan juga Kangen machine. So bezanya very simple saja, seperti yang saya terangkan di awal
saya punya presentation tadi, water filter adalah penapis air. Ya, ia digunakan untuk menapis air supaya menghasilkan air bersih. Dan itu adalah tujuan utamanya, dan sebab itu SIRIM diberikan tugas oleh Ministry of Finance untuk menguji mesin-mesin ini supaya menepati piawaian yang ditetapkan oleh SIRIM yang berpandukan kepada Food and Drug Administration Malaysia dan juga berdasarkan World Health Organization. Okay, period. Okay. Walaupun teknologi berbeza-beza yang mereka gunakan, tapi apa tujuan mereka adalah untuk menghasilkan air bersih. Ya. Bagaimana pula dengan Kangen water machine? Kangen water machine adalah ionized water. Kenapa dia ionized water? Kerana ia melakukan elektrolisis. Ya. So bila melakukan elektrolisis, dia menghasilkan ionized alkaline water yang mempunyai 3 ciri kesihatan tadi. Ya. Jadi senang saya nak cerita, air Kangen ni adalah air kesihatan, iaitu air yang bersih dan air yang berciri kesihatan. Dan ada orang yang bertanya apakah itu hydrogen water. Hydrogen water ni basically an inferior version of ionized water. Dan banyak masalah yang saya dapati daripada bila saya Google mengenai hydrogen water, banyak masalah yang dikemukakan. Kerana bila inferior maknanya ada banyak masalah yang kita hadapi. Dan ada juga hydrogen water ini dihasilkan daripada hydrogen stick ataupun daripada tablet form. Jadi kalau kita lihat dari segi property of antioxidant, okay, iaitu dia punya fokus utama dia, maka ia tidak boleh menyamai kehebatan apa yang telah pun dikeluarkan oleh Kangen water machine. Alright, next. Okay. Ada juga yang bertanya, bila kita minum air alkali, ia berbahaya. Ya? Drinking alkaline water can cause alcoholysis, dangerous for health. Adakah betul? Alright, so saya lebih suka bercakap mengenai ionized water lah, iaitu di sebelah kanan tu alkalized water ionizer. Di sini memang paling jelas sekali tidak ada chemical addition. Dr. Tim McKnight ada mengatakan bahawa chemical adding lead to calcium chemical adding lead to calcium deposition. Maknanya kat sini kalau ada calcium addition ataupun kalau ada chemical addition di dalam minuman itu, boleh menyebabkan akan ada satu yang kita panggil sebagai akan memberi keberbahayaan kepada kita punya heart kita, kepada kidney kita juga, arteri kita. Tetapi yang paling penting sekali, air yang kita minum bukanlah alkali daripada induced chemical, tetapi adalah daripada ionization. Okay? So satu lagi perkara yang perlu kita tahu, sukar untuk seseorang daripada kita untuk capai kepada level alkoholisis. Ada tak sesiapa di sini yang pernah mengenali rakan-rakan kita atau saudara-saudari kita berada dalam tahap alkoholisis? Kalau ada boleh bagi tahu saya lah. Okay? So sebenarnya badan kita memang always akan buffer kepada sedikit alkaline. Dan memang rare cases untuk pada tahap alkoholisis, dan seperti yang kita tahu, kebanyakan orang di luar sana memang ada yang sebab makanan kita memang ada dua, satu yang acidic base, yang alkaline base. So tak ada masalah. Maknanya body kita akan buffer supaya ia akan stable kepada optimal body pH. Alright, next. Kemudian mengenai ini selalu soalan yang selalu ditanya. Bagaimana alkaline water akan neutralize stomach acid. Kat situ ada beberapa poin yang saya tulis. Okay. Jangan istilahkan kita punya stomach ni ataupun perut ini macam water tank. Kalau kita istilahkan dia macam water tank, memang
kita akan berfikiran begitu ya. Dan seperti yang kita tahu, asid hidroklorik yang digunakan untuk pencernaan okey, tidak akan sentiasa dikeluarkan ya. Maknanya ia hanya dikeluarkan pada masa-masa yang tertentu ya. Masa makan, masa vibration kita punya usus kan, bila kita berfikir makan, bila kita lapar dan sebagainya. Jadi tidak sepanjang masa. Dan pH kepada kita punya perut ini bukannya selalunya sentiasa dalam pH 2.5 ataupun pH 3 ya. Tetapi bila kita tidak makan, pH kita berada dalam pH 4 dan pH 5 ya. Dan di sinilah kita selalu melihat ramai orang menganggap bahawa bila kita minum air, bahawa ia akan neutralize hydrochloric acid. Dan memang pun kita tahu kita digalakkan untuk minum air sekurang-kurangnya 45 minit ataupun sejam sebelum kita minum, kerana itu adalah yang sebaik-baiknya ya. Dan jika kita minum 1 jam ataupun 45 minit sebelum kita makan, ia akan membantu digestion kita kerana akan membantu pengeluaran asid hidroklorik ya. Di sebelah kanan di situ kita just nak tunjukkan bagaimana asid hidroklorik itu dihasilkan ya. Maknanya ia bukan berlaku sentiasa ya. Dia akan berlaku dalam masa-masa yang tertentu sahaja ya. Maknanya perut kita ni bukan sentiasa dalam pH 2.5 to pH 3.0 ya. Alright, next. Next. Okay, next one, soalan yang paling famous sekali, quality of plate. Okay. Okay, so bila kita bercakap mengenai plate, selalu kita lihat, selalu orang claim lah, kita pun titanium plate disalut dengan platinum, sama sahaja. Tapi harga kita, harga murah, harga Kangen mahal. Itu selalu yang kita dengar ya. Tetapi perlu kita ingat bahawa Kangen water machine menggunakan solid plate ya. Sampai sekarang pun kepada mesin K8 ni pun kita menggunakan solid plate ya. Dan kalau kita lihat banyak kompetitor menggunakan mesh plate ya. Dan ada yang claim dia menggunakan hybrid plate. Semuanya menggunakan plate yang tipis di mana ia lebih murah ya, tidak seperti solid plate. Dan kenapa kita menggunakan solid plate? Kerana kita boleh menggunakan, saya pun nak ketawa juga. Ramai orang ketawa kat depan tu. Okey, dan kerana solid plate ni lah yang sebenarnya yang akan menyebabkan proses elektrolisis boleh berlaku dengan optimum, dan kualiti alkaline water dan juga kualiti antioksidan akan lebih maksimum ataupun optimum. Okay, next. Okay, bila kita bercakap mengenai elektrolisis, kenapa ia berlaku dengan optimum dan maksimum? Kerana apa? Kerana dia bergantung kepada apa dia? Dia bergantung kepada 3 perkara utama, iaitu kepada plate height dia. Okay. Pertama, ketinggian plate dia. Kedua, dari segi kelebaran dia. Dan juga dari segi side dia, 2 number of side dia. So kalau kita kira kat sini, maka kita akan lihat di electrolysis power itu bergantung kepada watts dia kali dengan M dan juga surface area dia ya. Dan jika kita lihat K8 iaitu mesin bukan latest lah, yang second latest iaitu mesin K8 mempunyai potential electrolysis unit yang tinggi ya, lebih kurang 322,000 ya. Amat tinggi sekali ya, berbanding dengan kompetitor yang selalunya hanya lebih kurang 6,000 hingga 10,000 potential electrolysis unit, iaitu kerana sebab utamanya adalah dari segi power dia. Power dia rendah ya, kebanyakan kompetitor menggunakan power yang rendah kerana plate yang tipis tidak boleh tahan dengan current yang tinggi ya. Kerana bila menggunakan power yang tinggi, maka plate itu akan melt kerana dia tipis ya.
Dan sebab itu potential electrolysis unit dia jauh lebih rendah daripada K8. Okay, next. Next, ini basically slide lama. Okay, next. Okay, tentang okay, next. Okay, mengenai ini juga isu lama tapi masih juga kedengaran. Okay, antara switch mode power supply dengan transformer. Saya adalah transformer believer lah. Sebab saya pernah maintain transformer, memang berpuluh-puluh tahun transformer ni, baru dapat first failure. Okay. Apa itu SMPS, iaitu switch mode power supply ni? Basically dia regulate power with on dan juga off timer. Dan dia adalah sebenarnya tujuan utamanya untuk energy efficiency. Sebab tu dia smaller, lighter, small dan lighter dan more efficient in term of power. Transformer pula kekuatan dia adalah steady increase in power. Maknanya dia boleh ramp the power dan dia memberi continuous power supply. Itu advantage dia. Dan tak ada masalah pun sebenarnya kalau nak guna transformer ni. Tetapi kompetitor selalu menekankan bahawa kita banyak menggunakan power. Tapi sebenarnya yang tidak kita tahu adalah mereka ingin menyembunyikan satu fakta di mana dengan SMPS ini digunakan adalah untuk memastikan mereka dapat limit certain current supaya tidak continuously overheat dia punya plate. Dan sebab itulah mereka menggunakan flow limiter juga untuk memastikan mereka dapat melindungi plate yang tipis itu. Dan buat masa sekarang K8 dan SD501 dan saya percaya Junior 4 juga menggunakan kombinasi transformer, SMPS dan juga condenser, di mana ia lebih power efficient. Dan yang paling penting sekali adalah continuous supply of power untuk elektrolisis. Sebab apa? Sebab kalau SMPS, katalah 2 saat on, 2 saat off, maka kat situ elektrolisis sudah tentu kurang dari segi produk dia. Maknanya quality of the antioxidant dia juga akan berkurang. Kalau continuous power supply, kita akan memastikan bahawa elektrolisis berlaku dengan secara optimum. Okay, next. Okay. Lagi? Alright, so sekarang sikit sebanyak mengenai servis. Servis memang cukup senang sekali. Pertama sekali, kita kena tahu kenapa kita perlu servis mesin Kangen, kerana kita perlu servis plate dia. Sebenarnya kita hanya servis plate dia. Kenapa kita perlu servis plate? Kerana plate dia akan digunakan untuk proses elektrolisis yang menggunakan ion daripada mineral tadi untuk bertindak balas dengan plate. Maka di situ akan menghasilkan calcium deposit ataupun akan menghasilkan beberapa apa yang kita panggil sebagai mendapan kalsium di dalam di atas plate titanium tadi. Jadi kita perlu untuk cuci. Sebab itu kita gunakan e-cleaning. Saya sarankan at least sebulan sekali kita buat e-cleaning yang mudah. Okay, seharian. Seharian pula. Maknanya malam sebelum kita tidur kita boleh buat e-cleaning. Ataupun kita juga perlu tahu kita boleh run the BT water. Okay. Selama 3 hingga 5 minit sebelum kita gunakan mesin kita setiap pagi, ataupun semasa kita mengambil air sembayang untuk subuh hari, kita boleh menggunakan beauty water. Kat situ juga kita akan dapat mencuci plate, kerana bila kita tekan beauty water sebenarnya reverse flow sedang berlaku. Bila reverse flow maknanya kita tengah cuci plate juga. Dan kita juga perlu tahu bahawa mesin Kangen ini juga mempunyai automatic cleaning. Dan selalu kita akan dapat message cleaning in progress dan sebagainya. Dan setiap setahun sekali kita sarankan untuk buat deep cleaning. Deep cleaning ini bolehlah kita buat di Energik, di Energy Office, ataupun
di Kangen Center seperti di TPKC, di Top Gun Kangen Center dan sebagainya, ataupun kita boleh hubungi distributor-distributor yang mempunyai kemahiran untuk membuat deep cleaning, sama ada kita hantar ataupun kita jemput mereka datang ke rumah, ya. Alright. Next. Yang ini just tadi saya dah sebut, memang tidak ada lifetime warranty kerana sebenarnya dia mengandungi pelbagai muslihat. Okay, seperti yang saya kata tadi, ada term condition yang pelbagai yang digunakan dan sebagainya, ya. Next. Okay, ini OEM versus reseller. Okay, ini saya pun dah terangkan tadi. Basically kalau kita nak lihat the real warranty, mesti datang daripada factory. Okay, next one. Saya laju sikit. Okay, adakah semua air sama? Next one. Okay, so paling penting sekali adalah kita kena tahu bahawa Kangen water machine menghasilkan air pH 2.5 yang tidak sama dengan air lain, ya. pH 2.5 dia adalah sama level dengan hypochlorous acid. Okey, maknanya kalau kita test air pH 2.5 dia tidak sama dengan pH 2.5 air Kangen, ya. Kerana air Kangen pH 2.5 adalah electrolyzed hypochlorous acid, HOCl. Okey, HOCl banyak digunakan oleh klinik dan juga hospital sebagai salah satu cara, ya. Sebagai salah satu sanitizer dan juga antiseptik, ya. Dan juga ia menghasilkan strong alkaline 11.5, ya. Yang ini adalah satu jenis air yang tidak dikeluarkan oleh mana-mana mesin, ya. Okay, next. Ini just nak tunjuk yang apa saya usulkan tadi atau yang saya jelaskan tadi. Bila air berciri 2.5 tidak sama dengan air 2.5 yang dihasilkan oleh mesin Kangen. Okay, next. Next. Okay. So now, tadi saya bercakap mengenai reliability lah. Kenapa Kangen water machine tidak mempunyai heater dan tidak mempunyai chiller, ya. Okay. Dalam reliability study lah, ya, bila kita introduce another component ataupun another element di dalam satu body, maka reliability dia akan menurun, ya. Seperti yang kita tahu, probability of failure, maknanya probability untuk mesin itu failure atau elemen itu failure, okay, dia berdasarkan kepada risk dia, ya. Kalau risk itu lagi tinggi, maka probability of failure dia lagi rendah, ya. Alright. So kat sinilah kita lihat bila kita introduce heater and chiller, maka probability of failure dia akan lagi tinggi, ya. Sebab tu semasa Selangor baru-baru ini mengalami satu masalah air, ya, hingga seminggu dan lebih. Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Maka banyak water filter mengalami masalah yang teruk, ya. Kerana apa? Kerana bila mesin run dry, apa jadi? Okay, bila power continuously running, dia akan overheat dan dia akan get on fire ataupun get burning, ya. Itu saja. Bila run dry, ya, bila container kosong tapi heater tu keep actually heating, maka kat situlah ia run dry dan dia pun akan terbakar. Dan itu salah satu sebab kenapa mesin-mesin water filter mempunyai reliability yang rendah. Begitu juga dengan chiller dan sebagainya, ya. Dan kenapa Kangen water machine tidak menggunakan heater juga? Kerana kita nak maintain antioxidant level. Kerana antioxidant ni mudah terbebas keluar. The hydrogen gas seperti yang kita tahu tadi, dia bukanlah yang paling kuat meresap ataupun soluble dalam air, dan dia sentiasa mudah terbebas keluar. Sebab tu kita kena sentiasa tutup supaya tahan lama di dalam air, ya. Okay, next. Next. Okay, halal certification pun masih ada soalan lagi. Okay, mengenai halal certification seperti yang kita tahu, okay, bila kita nak mendapat
JAKIM certification, kita perlu lihat apakah requirement untuk kita mesti mendapat halal ya. Sebenarnya makanan dan minuman memang wajib untuk mendapat halal certification daripada JAKIM, tetapi untuk home appliances tidak perlu ya. Sebab apa? Sebab dia bukanlah yang kita directly consume ya. Kalau kita lihat nombor 1, no animal parts are being used to make the high grade filter. Ini adalah satu confirmation ya, daripada pihak Energik sendiri bahawa kita punya filter tidak ada animal part. Dan ini sahajalah bahagian yang kalau kita nak question pun ya, bahagian-bahagian lain semua tak ada, sebab semuanya menggunakan plate dan sebagainya ya. Dan seperti yang kita tahu, Energik bukanlah menjual air, Energik menjual water machine, seperti juga electrical appliance lain ya, seperti microwave, seperti peti sejuk dan sebagainya. Okey. Dan halal certification in Malaysia untuk electrical appliances ini is still under voluntary basis ya. Okey, so seperti yang kita tahu, untuk mendapat certification maka banyak proses yang perlu kita follow ya. Memang ada kompetitor yang mengatakan mereka mendapat halal certification ya, tetapi sebenarnya untuk maintain halal certification itu dia perlu untuk activate, maknanya setiap kali ada komponen, penukaran komponen, ada penukaran elemen atau upgrade of the element ataupun komponen, kena dapat pengiktirafan balik. Tapi kalau tidak, mereka akan berterusan menggunakan halal certificate itu sepanjang masa ya. Dan sebab itulah Energik tidak memilih untuk mendapat pengiktirafan JAKIM kerana ia tidak perlu. Alright, next. Okay, ini tentang mengenai I think yang ini saya telah pun share tadi, cuma kat sini just nak tunjuk salah satu daripada page daripada Cerium result tadi, bagaimana filter yang kita gunakan, the high grade carbon filter ini begitu bagus sekali dari segi result. Kita fokus kepada item seperti arsenik, seperti mercury, seperti fluoride dan juga chloride. Kita lihat the test result jauh lebih baik ya daripada apa yang dikenakan oleh Malaysian Food Act tahun 1983 untuk semua drinking water ya. Saya beri contoh mengenai chloride ya. Kalau kita lihat kat sini, dia punya requirement dia dalam 250 ya. 250, tetapi Kangen water machine dapat menapis klorin hanya setakat 8 sahaja. Dan begitulah kita nak mention bagaimana bagusnya filter daripada pihak Energik ya. Okay, next. Next. Okay, so enhancer. Ini selalu orang tanyalah ya, mengenai enhancer kita. Enhancer kita gunakan untuk menghasilkan 11.5 dan juga 2.5 ya. 2.5 kita guna untuk antiseptik, 11.5 kita guna untuk penyucian ya. So sodium chloride yang kita gunakan, kenapa kita gunakan sodium chloride? Kerana untuk meningkatkan tahap mineralnya supaya dapat menghasilkan 11.5. Okay. Dan kenapa Energik ada meletakkan notification bahawa 11.5 ini bukan untuk minuman ya, kerana ini sebagai satu notifikasi untuk memenuhi regulasi di Jepun, di mana minum air tidak boleh melebihi pH 10 dan sebagainya ya. Kerana apa? Kerana minuman air kita ataupun tap water kita memang mempunyai dosing ya, memang mempunyai campuran aditif ya, iaitu seperti sodium chloride juga ya. Alright, sedangkan kita menggunakan enhancer bukan untuk tujuan kita minum,
yang untuk kita minum adalah pH 9.5 ya. So yang itu kita Yup. tidak perlu lalu kerana sodium hypochlorite di tap water pun sebenarnya dalam 0.015% ya. Kalau di Malaysia lah dan sedangkan sodium hypochlorite di Kangen water kita hanya 0.01% sahaja. Okay, next. Ni last but not least lah kot. Kangen is overpriced. No! Okay, next. Alright. So tadi Mr. Nick Nakau Mr. Nick Nakau bekas kita punya country manager, sekarang dah jadi international business VP. Okay, alright. Secara simple lah, secara simple untuk traditional business, okay, dari factory memang confirm lebih kurang price double, okay, kerana overhead yang tinggi dan sebagainya, dan dia perlu disalurkan kepada wholesaler. Of course nampak satu je tu wholesaler, tapi sebenarnya itu tidak termasuk logistik, storage, transportation dan sebagainya. Terus pergi kepada retail juga double dia punya price kat situ. Kita tak nampak juga kat situ the storage dan macam-macam lagi cost yang mereka incurred, dan seterusnya sampai ke user. Kalau kita buat back calculation menunjukkan bahawa harga yang selalu kita dapat di open market melalui traditional business adalah lebih kurang 8 kali. Tetapi apa yang Energik buat melalui pengalaman Mr. Oshiro daripada pengalaman beliau dalam bisnes Sony dia, kerana beliau pernah menjadi seorang salesman kepada Sony daripada pengalaman di situlah beliau belajar dan baru diterangkan tadi oleh Mr. Nick Nakau, dan konsep ini digunakan di mana kita sebagai distributor tidak perlu simpan stok pun, maknanya kita tak perlu risau dengan apa-apa pun. Kita cuma sebagai seorang distributor yang hanya menjual kepada pihak pembeli sahaja. Dan di sinilah banyak Energik dapat gunakan kos itu untuk diberi kepada distributor, yang menyebabkan distributor kita dapat komisen dan bonus yang tinggi. Dan kalau kita lihat di user sebenarnya hanya membayar lebih kurang 5 kali sahaja daripada harga kos sebenar sebelum keluar daripada factory. So apa yang mereka katakan yang Kangen machine itu mahal adalah tidak benar. Okay, next. So apa dia file throat volume? Okay, pertama, next. Yang pertama sekali bila kita ada Kangen water machine, kita macam ada doktor di rumah, betul kan? So kita minum hari-hari, anak kita minum hari-hari, isteri kita minum hari-hari, maid kita minum hari-hari, kucing kita minum hari-hari, burung kita minum hari-hari, semua minum air Kangen. Mestilah kita sihat. Tak perlu pergi. Bila saya sebut burung je semua ketawa. So semua orang dapat menikmati air Kangen yang menciri kesihatan ni. Kadang-kadang kita bagi kat jiran dan sebagainya. Okey, yang kedua, kita ada beauty center dekat rumah. Apa tidaknya kita ada beauty set. Kita ada cleanser, kita ada antiseptik, dan juga kita ada apa yang kita panggil sebagai beauty water lah. So untuk kita mencantikkan kulit. Kita seperti ada farmasi, dan juga yang keempat, bila kita ada mesin, kita macam ada factory untuk sedekahkan air. Anytime kita boleh bagi orang. Kalau orang datang rumah, sekurang-kurangnya kita bawakan beliau atau mereka dengan air. Dan kalau kita pergi masjid, kita boleh bawa juga dalam botol-botol yang kecil. Dan last but not least, kalau kita rajin dan kita aktif, insya-Allah kita boleh generate income daripada mesin ni. Maknanya kita boleh jadikan mesin kita ni sebagai ATM. Alright, next. So ini summary dia. Next. As a summary, ni tak ada pun independent water ionizer review online. Saya dah buat kajian, memang tidak ada. Semuanya adalah daripada kompetitor. Mereka sentiasa
menyembunyikan diri mereka dengan nama-nama yang seolah-olah independen, tapi sebenarnya dikendalikan oleh kompetitor-kompetitor yang ingin menakut-nakutkan certain pihak lah, ya. Tidak ada internet police. Okay, so of course semua orang free untuk bercakap on anything. Okay, energy has the only water analyzer, okay, that can be clean monthly and annually to remove, ya. Okay. Okay, nombor 4, Energic has the only water ionizer which can produce hypochlorous acid. Itu satu lagi. Energic is the only water ionizer has the combination of auto cleaning dan manual cleaning. Dan nombor 6, Energic Kangen water is the only water and water ionizer using the sharing concept, give out water concept. Selalunya kita lihat kat luar sana kata air mereka bagus, tapi ada tak mereka share, ya? Mereka share dengan kita anytime? Tak ada, ya? Hanya Kangen water yang boleh share air daripada rumah ke rumah, daripada orang ke perseorangan dan sebagainya. Okay, so I think itu saja daripada saya. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, tak ada masalah. InsyaAllah saya akan ada di sini untuk beberapa ketika. Ya, okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Kucing siapa tu? Kalau ada siapa-siapa nak tanya boleh tanya, ya, di ruangan chat. Saya boleh nampak skrin. Canggih dia orang ni, semua ada. Master Sifu, ada satu soalan daripada Wan Muhammad Adli. Boleh ulang detail sikit beza sodium chloride dengan sodium hypochlorite? Okey, sodium chloride adalah macam table salt. Okey, dia digunakan untuk menambah kandungan minerals, ya. Okey, sebab minerals yang ada dekat tap water cukup untuk menghasilkan sehingga pH 10 saja. Okey, apa pula sodium hypochlorite? Sodium hypochlorite digunakan untuk mengaktifkan, sodium chloride. Itu sodium hypochlorite penggunaannya, ya. Dan dia digunakan di kebanyakan dosing proses, ya. So itu saja yang saya boleh nak bagi tahu, ya. Okay, bagaimana nak yakinkan doktor untuk membeli mesin? Sebab mereka kata apa bukti air pH tinggi itu bagus? Soalan daripada Encik Luqman Al-Bakir. Okay, kita tak kata air pH tinggi itu bagus. Kita kata kita kena pastikan badan kita untuk sentiasa sedikit alkaline ataupun secara optima, ya. So kita makanan kita memang sentiasa ada choice. Satu yang acidic base, satu yang alkaline base. Kita setiap hari kekurangan yang alkaline base, betul tak? Berapa ramai kita yang makan makanan alkaline base? Siapa yang makan buah-buahan pagi ni? Siapa yang makan sayur-sayuran yang betul-betul raw hari ni? Kurang, kan? So sebab tu kita memerlukan bantuan. Dan Kangen Water Machine memberi kita satu solusi, iaitu memberi kita pH alkaline yang cukup baik, iaitu pH 9.5 untuk membantu kita neutralizekan asid dalam badan, ya. So bukan pH tinggi, ya. Kita nak alkaline property untuk menstabilkan, untuk membantu badan kita. Sebab kalau tidak, kita rely dengan badan kita, organ badan kita, tulang kita, kidney kita, heart kita dan sebagainya, ya. Alright. Okay, Sifu, soalan saya rasa yang terakhir untuk sesi kali ini daripada Rafida Idris, hypochlorous acid berbeza tak dengan hypochloric acid? Of course berbeza. Hypochlorous acid, HOCl ni, dia adalah yang biasa kita gunakan di hospital lah, ya. So hypochloric ni saya tak sure di mana digunakan. Okey, rasa kita dah cukup untuk kita yang soalan. Terima kasih banyak-banyak Master Sifu Saiful Mualim. Okey.
Terima kasih atas perkongsian yang sangat hebat, atas perkongsian tentang produk, tentang certification, tentang dia membelah mesin tu, tengok dalam tu ada beberapa plate.